A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih tahniah Jasni Ahmad. Dia pingat mas hari ni cerita ya. Oh, lepas tu Johar Joib, Felita Ubara, Lady Bird Move On pun pantas laju ya. Syahira ya, Syahira Rahman, siapa lagi? Siti Khadijah, Hairul Hazri, ya, Zulkarnain, Saidi Lamid, Puan Hajah Zainun Abdul Rahim dari Singapura, Zul di Selangor. Zul di Sniper Selangor. Zul di Sniper suka menembak ni. Misa, Siti Khadijah Anis ya. Yati Rasul, Farhana Jelani, ya, Khatijah Harun, Hishamuddin Osman, Puan Zainun tadi tu, Patch Adam Story pun awal, Sharifah Azizan, ya, laju ya. Misa Kafrizul, Aini, Norida Mansur, Saidi Lamid, Rozia Baba, ya, Suryati pun dah masuk, Masya Allah, ya. Waridah Kaya Emas, Intan semuanya, Amita, ya, Amita Asrita, terima kasih, Salwati, Kafrizul, DJB, ya, Fauzia, Osman, Amin Murad, Syafrina. Kena laju baca ni, ya, sebab laju sangat yang masuk sekarang ni. Ya, tolong like dan share, tolong Khadijah Harun, Maimuna, ya, Cayang Cikit, Sofia Toha, Salwa Zainun, Intan semuanya sudah, Rosnah binti Juzan, Haidar ya, Rizal Zai, Misa, Norma Basar, ya, Nadra, Niazullah, Noemuna Cekna, Hafizatul tadi, Kak Syuk pun dah masuk, Takeshi, Kani Cero pun dah masuk, ya. Azami, Ayu Saim pun dah ada, Masya Allah. Ayu Saim daripada USA dah masuk, Masya Allah. Suhaila Hussein, Syikin Osman, Maria, ya, Khairuddin, ya, Syariani Ibrahim, Rashidah Liasik, ya, Nur Bakar Nur, Kak Syuk tadi, Farhan Razali. Tolong like dan share, like dan share ya. Sampai 200 share kita start sambung topik yang sangat menarik pagi ni. Khatimah, Aidah binti Muhammad Qasim, Juliana Ibrahim dari Singapura, terima kasih. Anita Paujan, Zainab Hassan pun dah ada, terima kasih Puan. Maria, Linda Nizar, Jawada pun dah ada, terima kasih. Nurmala Abdul Jalal, ya, tolong like dan share pada seramai mungkin kawan-kawan kita ya. Rose, Nana Rose, siapa ni? Hasnah Syairi pun dah ada, terima kasih. Ya, Jawada lagi, Norizan Sulaiman, terima kasih, thank you. Intan Sumaya dah mula ya, beritahu kawan-kawan dia. Siti Norma Yusof, Madam Sarah, Nani Triana, Khairuddin Ilyas, Wafa Nurul, Siti Aisyah, Aisyah Lal, ya, Siti Fatimah, Osman Yasin, ya, lepas tu Sazalia, ya, Alam Ahmad, Al-Faizal Pijul, Zainab Hasan dah sebut tadi, Daimah Jumaat, tabung korban dah pun dah masuk. Tu dia tabung korban ya. Tobah dia punya duta, Ita Yaya, Supiah Jidin. Ya, 1 to 8 dalam kelas now. Make share. Like dan share supaya 200 orang masuk baru kita sambung mula ya. Fadil Wahab, Syida Saidi, Ilyas Susanti, Hafiz Ujang, Madi Hidihi, Jalipah Kapah ya. Syida Saidi, Ilyas Susanti, Hafiz Ujang, Madi Hidihi, Hafiz Ujang tu dah sebut. Jalipah Kapah dah, Zaimah Ngah Talib, Siti Norma Yusof, Rohani Ahmad, ya, Kaca Adam Story tadi, Abdul Malik Idris, Rashidah Syamsuddin, Rosni Ilyas, Kanda siapa ni? Kanda Satria. Tu dia Kanda Satria. Jaka Utaras, Sopan, Marina, Heidi Faizal, Zarina Muhammad Isa pun ada. Zarina Muhammad Isa ya, sahabat kita ni ada. Iman Sanusi, orang hebat ni, usahawan hebat. Kitsa, Cynthia Syawal, Insprity, ya, Muhammad Muhaimin, Suhaila Hussein, Siti Rahmat, ada 156 dalam sharing dah. Rashidah Yusof, make it 200, cepat. Like dan share seramai mungkin ya. Lina Husna, Mujirah Ira, ya, Nazmi Ani, Ramini Hussein, Yati Setia, Badrul Alam, subhanallah ya. Hari ini Mun Maisma,
Misha Stone, Sabida Dazda, Rodia Wati, Nur Saida, Acik Zaza dah masuk, Nurizan dah like dan share. Terima kasih Nurizan, Nur Atika, Siti Aziza. Like kau cepat. Ya, tolong like dan share. Hafsah, ya, Nur Juliana, Saharez, ya, Kelvizul, ya, dengan purple heart dia, ya, Nur Bakar, Nur, Mimidin, Azza Amran, ya, Rosmasita Mas, Amita Asritada, Abdul Rahim Daud dah masuk. Jaka Utara Sopan tu dia. Sarifah Fafa, Azri Hasraf. Oh, dah 200 orang share. So I got to start, ya. Sebab dah janji. Kalau tidak kan mungkin janji pula. Ya, hari ni hari Selasa 25 Januari. Happy birthday untuk mereka yang buat hari lahir hari ni. Happy anniversary. Selamat pengantin baru untuk mereka yang baru berumah tangga last weekend, ya. Dan selamat memang cucu, memang cahaya mata, selamat bertukar, selamat bercuti, selamat dalam perjalanan. Tanya syukur alhamdulillah. Dan hari ini Tok Abah akan bawa satu topik baru, ya, dalam konteks nak menseimbangkan hidup kita untuk maju ke depan, iaitu salah satu daripada 10 Q yang Tok Abah cipta lebih kurang 30 tahun yang lepas, iaitu Q yang ke berapa, yang ke-6 kodnya, RQ, Relational Quotient. Bagaimana kita menambah, memperkasa quotient ataupun aras kecerdasan kita, kepintaran kita dalam perhubungan dengan orang lain, dengan relation dengan orang lain, ya. Dan selalu yang Tok Abah sebut dalam konteks nak serasikan roh kita dengan roh orang lain. So how can we improve our relationship? By increasing our capacity to be, apa tu, people affinity, people friendly. Bagaimana kita nak bentuk kitanya RQ, relational quotient, agar kita mudah untuk bersahabat, berkawan, berjamaah, campur orang, berinteraksi, ya. Tok Abah by nature memang orang yang bukanlah antisocial, tapi selesa bersendirian. Jadi I have problem in developing and increasing my RQ, relational quotient. So kena banyak berdoa, kena cari ilmu, kena usaha, kena tebalkan muka, sebab bukannya sifat semula jadi. Untuk Tok Abah untuk mudah berkawan, berinteraksi, bercampur orang. I got to learn, I got to work at it. Ya. Mula-mula macam terpaksa, lepas tu jadi selesa. Sedap juga, ya. Mula-mula rasa terpaksa nak buat baik ni, oi. Tahu aku kemudian selesa. Ada orang terpaksa nak buat jahat, nak isap okok pun mula-mula paksa. Kali pertama kata orang yang isap okok yang memang terbatuk-batuk. Dia ada ke isap okok tu tak patut pun, sebab asap dimasukkan dalam kita punya paru-paru yang tak sesuai untuk asap. Jadi terbatuk-batuk. Tapi lama-lama selesa. Itu tak baguslah, ya. Itu amalan yang tidak bagus, ya. Tetapi kita buat amalan baik yang mula tak selesa. Nak bangun tahajud tak selesa, tapi lama-lama jadi selesa, ya. Baik. So how to increase our RQ? Of course, kita punya program pagi ni dibawakan oleh kitanya Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat, ya. Tok Abah pun dah kena satu parti kecauan, dah berpeluh dah, ya. Berpeluh sikit. Aircon atas kepala, tapi berpeluh bersemangat dan lancar, ya. Sebab dah kena minuman Chocolate, ya. InsyaAllah rasa kenyang 5-6 jam, ya. Tok Abah punya pengalaman lah, ya. Dan merangsang amalan-amalan yang positif. Yang kedua dibawakan oleh webinar kita pada 28, ya. 28 tak ujung minggu ni, ya. Iaitu webinar tips menjawab mengawal penggunaan gadget di kalangan anak-anak, yang sangat relevan, sangat penting, ya, dan sangat simple sebenarnya dia punya prinsip tu. Tapi kerana kita tak tahu, tak perasan, tak cakna, tak peka, maka kita tak dapat bantu anak kita dalam pengawalan gadget mereka dengan cara yang sistematik, efektif, dan sebenarnya sangat berkesan. Jadikan mereka orang yang disiplin. Mak bapak yang sanggup berkorban sekarang, anak-anak mereka akan berjaya kemudian, ya. Jangan biarkan anak kita ketawa sekarang dan menangis kemudian. Biar mereka menangis hari ini dengan kontrol kawalan kita terhadap gadget. Mereka fed up, mereka tak puas hati, tapi mereka akan bersyukur, berterima kasih di kemudian hari kelak. So pada 28 hari bulan 1, ya, pada 8.30 malam hingga 10.30 malam, sangat berbaloi. Dan of course program ni dibawakan oleh webinar. Ini penting lah, ya. Tips menghadapi peperiksaan secara medical, tips persediaan menghadapi peperiksaan, ya. Peperiksaan khususnya SPM, tapi relevan untuk semua orang, ya. Anak-anak kita yang nak ambil exam akhir tahun, tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua tingkatan relevan lah. Soalan rendah relevan, kalau mereka dah faham, ya.
Untuk mak bapak relevan, untuk guru-guru, beritahu sahabat-sahabat, anak saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan kalau mampu sponsor anak jiran yang mungkin tak ada kemampuan, ya, anak yatim dan sebagainya, sponsor mereka, ya, amat besar pahalanya, ya. Salah satu golongan yang terbaik ialah orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang membantu orang belajar dan atau membantu orang mengajar, ya. Alright. Dan program kita juga dibawakan oleh tadi yang dah masuk dalam kita punya sharing tadi, tabung korban. Jom kita menabung tahun ini untuk menjalankan ibadah korban di Malaysia dengan tabungan tiap-tiap bulan cara online. Very simple. Sistem tabungan diluluskan oleh Bank Negara. Ada dia punya panel syariah, Ustaz At-Ta'a, dan pengagihan daging korban dan akikah juga kalau perlu melalui hypermarket Maidin yang terpilih seluruh negara. Masya Allah, subhanallah. Jom, everybody now can do korban, insya-Allah. Sama-sama Tok Abah, ya. Kita berkorban melalui tabung korban. Sangat seronok, sangat efisien, sangat bagus, ya. Di Malaysia kita buat korban di negara kita lebih afdal berbanding di luar negara. Okey. So apa itu RQ? Kita nak bincang tentang RQ. Ya, relational quotient, kemahiran hubungan kemanusiaan. Kadang-kadang kita ni bukan by nature. Tok Abah dah sebut dulu. Ini pun jadi isu juga ni, ya. Kadang-kadang kita ni by nature sebab kita muka mak, maka kita ikut perangai mak, ya. Hobi mak, peribadi mak, ya, tindakan laku mak, bakat-bakat mak, selera mak, penyakit mak. Kalau mak pula jenis pendiam, muka kita muka mak. Jadi 95% anak-anak yang muka mak akan ikut perangai maknya. Kajian Tok Abah. Ini based on genetic factor, dia punya chromosome map factor dan sebagainya. Tapi ada Allah punya hebat, ya. Muka mak perangai ayah, muka ayah perangai mak, ya. Muka mak perangai nenek, perangai atuk, perangai macam-macam lah. Ini Allah punya kuasa. Dan of course kebanyakan kita juga combination 50-50 perangai mak ayah. Sebab wajah dia pun 50-50. So kadang-kadang Tok Abah punya observation selama 40 tahun. Ini based on pengalaman, kajian, pertanyaan, investigation. Ramai anak, mana boleh ramai anak-anak, ramai anak yang wajah ibunya, dia sayang dengan ibu sayang kat dia, tapi susah nak ngam dari segi ideas, dia punya pilihan, cita rasa berbeza. Dia macam ibarat magnet, ya, positif dia menendang, dia tak ngam. But they love each other, no problem. Dia suka nak argue. Ya. Ada ramai anak saya tanya, kenapa saya susah nak ngam dengan mak saya? Dengan ayah okey, dengan mak ni selalu aja nak conflict in ideas. You wajah mak you sebiji fotokopi muka mak saya. Tok pun bagilah penerangan dan sebagainya, dan of course solusi bagaimana nak menangani, ya, untuk memperbaiki RQ, relational quotient. Ya. So apa punca RQ kita lemah? Mungkin sifat semula jadi, mungkin tadi wajah anak sama dengan wajah ibu. Jadi mungkin ada satu kata tu tahap persamaan yang terlampau tinggi sampai repel. Itu yang Tok Abah observe. Penjelasannya Allah yang tahu. Tapi itu my observation for about 40 years. Orang tua kan, dia melihat, mengkaji, ya. Ni tak ada isu meramal-meramal ke apa, ni tak ada masuk isu tu. Tak ada kena-mengena. Jangan pula orang kata, wah ini pun dia dah mula ramal-meramal. Itu benda-benda syirik, Tok Abah tak masuk, campur. Ya, ni sebagai kaedah untuk mengenal diri. Ya. Bermacam-macam cara nak kenal diri. Tapi akhirnya Allah bagi kita ilham. Kalau kita benar-benar, ya, berazam untuk mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Tuhannya. Ini nasihat para ulama. Ya, bukan hadis, ya. Tapi kita pun tak berasa sangat relevan lah. Kita kena kenal diri. Kalau tak kenal diri, macam mana kita nak berubah? Kita tak tahu, aku okey, dari segi hubungan aku okey. Padahal in reality kita punya RQ sangat rendah. Kita lebih selesa bersendirian. Kita ada silo mentality. Prinsip dia ialah, aku tak nak kacau orang, aku tak nak orang kacau aku. Selamat ke? Tak selamat. Khairunas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So kita kena berinteraksi, bercampur, berjamaah. Ini digalakkan, ya, disarankan oleh agama kita. So we must, no matter what is our natural instinct, our natural character, our inherent character, yang bagus kita keluarkan, yang tak berapa positif kita ubah sesuai dengan ilmu, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan amalan istiqamah. Tok Abah sebut banyak kali,
Motivation will make you move to action. Motivasi akan mendorong kita untuk bertindak. Tetapi disiplin dan tabiat akan menyebabkan kita istiqamah. Motivation will make you act. But your discipline and your habit will make you consistent. Ada kelestarian dalam usaha kita. Gitu. Jadi kalau untuk ada istiqamah, kita kena janjikan habit. Dan Tuan Abah pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Lakukan sesuatu perkara selama 40 hari. InsyaAllah. Dan amalan 40 hari akan jadi asbab. Ianya jadi konsisten. Jadi tabiat. Jadi istiqamah. Gitu. Ya. Dan apa lagi puncanya? Kadang-kadang kita ni tak berapa selesa. RQ kita agak rendah. Ialah keadaan sekarang. Dengan PKP-nya dululah ya, setahun lebih lah ya. Kita duduk kat rumah terperuk, jadi kita kurang bercampur dengan orang ya. Tak ke surau, tak ke masjid ya. Sekarang dah buka ya, kan dah buka. Ya, untuk mereka yang tu boleh ya. Kebanyakan surau dah banyak dia punya SOP pun dah berubah dah. Artinya lebih ramai yang boleh pergi pada sembahyang waktu dan sembahyang Jumaat. Alhamdulillah ya. Tetapi sembahyang Jumaat memang kebanyakan masjid penuh, tapi sembahyang waktu masih tak dapat memenuhi kota lah. Jadi tak ada alasan ya. Dan seandainya jamaah waktu subuh sama ramai dengan waktu Jumaat, maka ya, masyarakat Islam akan maju ke depan, akan digeruni oleh semua orang. Don't say that you are a Muslim, show people that you are a Muslim ya. Orang Islam ni jangan sibuk mengaku kita Islam, pamerkan kehebatan, ciri-ciri ya, orang yang bertamadun, orang hebat, orang yang positif, orang yang patut dihormati ya, secara yang qudwah hasanah, melalui perlakuan, tindak tanduk, contoh teladan. Tak payah banyak cakap, jangan banyak retorik. Dia punya banyak sangat dia punya deskriptif. Okey. So banyaklah ya, punca kita tak selesa, RQ kita rendah. Mungkin cara didikan, mak bapak kita pun tak suka berkawan ya. Kita banyak sangat dengan gadget ya, kita kurang selesa berinteraksi, kita tak tahu cara nak berkomunikasi ya. Banyak perkara. Tapi kita kena kenal pasti apa puncanya. Tapi hakikat yang sebenarnya, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat Tuan Abah, we must change to become a more social person. We must be more sociable. Kita digalakkan untuk, sebabnya dalam memberi dan menjawab salam, dalam satu hadis mafhumnya yang Tuan Abah ingat masa muda-muda diajar oleh asatizah, dalam memberi dan menjawab salam ada 70 hasanah maksud hadis Nabi ya. Dan 69 hasanah untuk mereka yang memberi salam, dan 1 hasanah untuk orang yang menjawab salam. Memberi salam hukumnya sunat, bukannya wajib kita bagi salam ke orang, tapi sunnah, digalakkan sangat. Tapi menjawab salam wajib. Kenapa pula yang sunat dapat 69 hasanah, yang wajib jawab dapat 1 hasanah? Itu tandanya Allah nak kita jadi innovator, jadi pelopor, jadi memulakan. Dan dalam hadis yang lain mafhumnya, orang memberikan memulakan memberi salam akan membuang sifat-sifat negatif seperti sombong, riak, ujub, takabur, bakhil. Nampak? Itu apa tu tujuannya? Nak memperkasa RQ, nak memperkasa relational quotient. Kita digalakkan memberi salam. Aku tak kenal kat dia, aku nampak dia. Tapi aku tak kenal siapa, takkan aku nak bagi salam, aku tak kenal. Ada ke undang-undang kata kita kena bagi salam kat orang yang kita kenal saja? Tapi acap kali Tok Abah, yalah kita pun orang Malaysia kan. Tok Abah bagi Assalamualaikum. Dia pun pandang senyum. Good morning to you, Datuk. I'm a Christian. Nama dia Johan bin Ahmad. Ingat orang Islam ya, tapi dia orang Christian. So Tok Abah kata, oh I'm sorry, so good morning to you. Ya, sebab muka dia muka orang Islam, namanya Johan bin Ahmad. So yalah, ini berlakulah pada diri Tok Abah, my student. Assalamualaikum, I'm Christian, Dr. Fazilah. Okay, alright, okay. Tok Abah tak kata sorry lah, sebab kita memberi ucap selamat ya, tapi salah, bukanlah salah, caranya tidak according to the norm, maka kita tak payahlah minta maaf, cuma kita betulkan, good morning to you. I thought you are Muslim because you look like one. Gitulah.
Ni tak ada apa-apa implikasi negatif ya. Tapi ni realitinya. Sama juga. Tok Abah nampak seorang kawan tu, ya Allah, ingat bukan Islam. Ya, Tok Abah cakap seolah-olah dia tu bukan Islam lah. Ya, kita kena, kami baca Quran, you mungkin baca kitab you, ya. Betul, saya pun kadang kata baca kitab juga lah ya. Kitab apa nama tajwid ya, kitab apa nama fiqh. Saya baca kitab juga, apa nama doktor, baca kitab tauhid, fiqh. Lah, udah saya kata. Udah ya. Orang panggil dia cong. Orang panggil cong, ya, muka pun muka cong, ya. Memang jadi Tok Abah ingat dia bukan Islam. Rupanya dia orang Islam. Ini berkaitan dengan RQ ya. Kadang kita don't read a book by its cover lah, don't judge a book by its cover, gitu maksudnya. Tapi inilah realiti yang Tok Abah sebagai seorang cikgu, seorang pensyarah kadang buat silap. Ya, kawan panggil dia cong, muka pun muka acong ya. Jadi Tok Abah ingat dia bukan Islam lah. Itu pun from that time onward Tok Abah tidak membuat andaian sebelum berkenal-kenalan. Tapi betul, seorang pun sebab tu namanya dia nama tak tukar. Kebenaran, tapi dia sudah revert. Dia dah revert tapi nama tak tukar. Dan tapi dia cakap insya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah, alhamdulillah, dan cara sebutannya sangat fasih. Saya kata nama dia ya sekian. Ya muka memanglah ya memang apa nama seperti namanya, tetapi cakap dia ya dia dan dia bahasakan dia my name is Mr. So and so. Jadi masa dah habis tu tak buat apa-apa, tak tanya apa-apa, tak cakap pun, cuma cakap that was a good talk, very good, I learned a lot. Alhamdulillah, terima kasih. Sebenarnya Tok Abah, dia panggil saya Tok Abah. Tok Abah, I revert to Islam in 1992. Nama saya tak ubah. Nama saya tak berubah masa tu ya. So la haula wala quwwata illa billah. Ya, isteri saya yang mengajar saya tentang sembahyang, tentang masya-Allah. Nasib baik tak buat sembarang judgement lah. Ini berlaku lebih kurang 2 minggu lepas. Ni isu berkaitan dengan RQ, relational quotient. Jadi sebabnya cara kita nak memperkasa kita punya RQ, of course langkah pertama sepatutnya ialah belajar untuk membaca orang lain. Yang Tok Abah selalu pesan pada student Tok Abah, peserta khusus, we must learn, if you want to improve your communication skill, you must learn how to read people. Sebab khatibun nasa ala qadri uqlihim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Itu mafhum hadis Nabi ya. Khatibun nasa ala qadri uqlihim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Kadar akal tu termasuk level of intelligence, dia punya pengalaman, experience, background ya, didikan. So kita kena belajar membaca orang lain. Dan Tok Abah di topik pertama ta'aruf, topik kedua mungkin ialah mengenal diri. Tok Abah akan belajar untuk mengenal diri dan membaca orang lain. Itu normally all my modul dalam sebarang kursus terutamanya berkaitan dengan kepemimpinan ya, untuk dalam komunikasi, dalam menangani stres dan sebagainya. Tok Abah akan ajar para peserta kursus bagaimana nak mengenal diri dan mengenal orang lain melalui namanya, melalui dia anak nombor berapa, melalui dia punya latar belakang, melalui 10 cara lah. Ada 10 cara mengenal diri dan mengenal orang lain yang Tok Abah ajar ya. Dan so far dengan izin Allah, alhamdulillah, Tok Abah dapat kenal orang about 70-80% accurate ya. Sometimes 90% accurate. Dengan kaedah itu sebelum kita dapat memberi nasihat ataupun counselling ataupun bimbingan ataupun mentoring. Jadi dapatlah kita bercakap dengan bentuk yang RQ-nya tinggi ya, tinggi RQ, relational quotient kita tinggi ya, belajar membaca orang lain. Dan jangan lupa pesan Kung Fuza, anggaplah kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Anggaplah kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Kenapa pula? Dah kenal dia berpuluh tahun, sejak aku kecil kenal dia. I know, you know him or her for umpteen years, berpuluh tahun. Tetapi awak tak tahu situasi kondisinya pada pagi itu. Sebenarnya Nabi suruh kita berta'aruf, bertanya kabar, tengok situasi kondisinya ya. Jangan main belasah je. Oi, lama aku tak nampak kau, ingat dah mampu.
Rupanya dia baru 3 bulan keluar hospital. Memang hampir-hampir nak mati. Apa rasa? Bila you gurau macam biasa. Dah lama tak nampak kau, ingat dah mampui. Kawan dapat cakap kasau je. Rupanya memang orang tu hampir mati. Sedih tak dia? Sedih. Ya, ataupun nampak macam nak mati je, rupanya dia memang kena minor stroke 2 hari lepas. Ya, jadi cara awak komen tu memang tak relevan, tak sesuai sangat. Kadang-kadang orang yang tengah sakit, dia punya sensitivity sangat tinggi. Jadi tu sebab kita kena bertakruf, kena belajar baca wajah orang, ya. Dan Tok Abah dengan orang perempuan ujung-ujung ni memang payahlah. Dah lah pakai mask satu, dan ramai yang pula yang pakai dia punya hijab tu niqab, ya, pakai niqab, ya. So Tok Abah memang susah. Tok Abah terpaksa baca orang melalui matanya. Berat tengok mata. Senyum-senyum tengok Tok Abah pasal hal. Tanya dengan seorang student, macam mana Tok Abah tahu saya senyum? Mata awak tengah tersenyum. Dia kata, yes, I am smiling because I am so happy dapat jumpa Tok Abah. Dan saya dah dengar Tok Abah sejak saya kecil. Sejak saya kecil, mak saya paksa saya. Oh, mak paksa kau tak nak dengar. Bukan tak nak dengar. Ya, kita budak kan. Sekarang umur dia dah 35. Dah jadi seorang pegawai. Dia dengar Tok Abah masa dia sekolah rendah. Ya. Mak dia paksa. Kau dengar ni. Sebelum kau pergi sekolah, dengar ni. So, ini yang berlaku. Yang Tok Abah jumpa ribu-ribu kes lah. Ya. So, langkah pertama untuk RQ, Relational Quotient, yang bermaksud aras kemahiran dalam perhubungan dengan sesama manusia. Ya, RQ ni satu ciri yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan dan bermasyarakat, ya, dan juga berjaya dalam kerjaya, dalam kehidupan kejidanan dan sebagainya. Ya, sebab sebaik-baik manusia orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Ya, dan kita tak boleh berjaya tanpa bantuan ribuan manusia. Ya, Tok Abah ingat pesan seorang guru Tok Abah when I was small. Muhammad Fadilah, ibumu satu, guru kamu nanti akan jadi beribu-ribu untuk membantu kamu jadi orang yang berguna. Ingat tu Muhammad Fadilah, pesan guru Tok Abah. Masa Tok Abah tingkatan 2 ke tingkatan 1. About how many years? 57 years ago. 50 lamanya, antiknya. 58 tahun yang lepas, 56 tahun yang lepas, ya. Muhammad Fadilah, ibu kamu satu, guru-guru kamu akan jadi beribu-ribu. Dan ingat, ya, kamu jadi orang sebab guru yang beribu, ibu yang satu. Dalam masa itu tak tanya pun, habis bapak pun penting. Tapi kena ingat, ya, pesan Nabi, guru pertama dan utama, ummi, ibu kamu. Guru pertama dan utama. Ya, okey. So, jom kita belajar untuk baca, kenal diri kita. Dan baca orang lain, artinya kita mengenali orang, mood dia, situasinya. Dan jangan berkomunikasi sebelum bertaaruf. Tengok, bertanya khabar. Apa khabar? Alhamdulillah. Cuma tak tidur satu malam, baby saya meragam. Ya, saya pula senak perut, gigi saya pula berdenyut-denyut. Mood dia macam mana mood dia? Jangan buat lawak bodoh. Jangan buat lawak bodoh. Sebab gigi dia berdenyut-denyut, sakit gigi. Satu malam tak tidur. Faham ke faham? Faham. Mood dia bagus tak? Tak berapa bagus. Jangan buat lawak bodoh. Faham ke faham? Gitu. That is why we must do that ta'aruf. Bertanya khabar, berkenal-kenalan, satu sunnah yang sangat tinggi dia punya kehebatannya. Sangat baik nasihat itu. Okey? Itu satu. Of course, dalam kita memperkasa RQ, Relational Quotient, tak dapat tidak, Tok Abah ada pesan dan pesan dan pesan. Kenapa saya nak cuba berubah tapi kawan-kawan saya sabotage? Saya nak berubah jadi positif tapi suasana keliling sangat negatif, sangat toksik. Ya, bukankah ada ni soalan yang favorite yang Tok Abah jumpa, yang Tok Abah dapat dari ujung-ujung ni lah, ya. What about positive negativity? What about positive negativity, Tok Abah? Tok Abah pun biasa dengan konsep tu, faham sikit-sikit. Tapi Tok Abah nak tahu apa yang dia maksudkan dengan positive negativity. What do you mean by positive negativity? Sebab Tok Abah mungkin faham yang lain. Yalah, kadang-kadang ada positifnya kalau kita, yalah, rasa sedih, rasa fed up kat orang, rasa menyampah kat orang, kita, ya, kadang-kadang ada positifnya. Ada benda yang baik.
Sebab kalau kita percaya kat semua orang, kita kena tipu. Itu yang awak maksudkan dengan positive negativity. Ya. Sebab kita kena tahu konteks. Pernah Tok Abah ya, dia tanya terus jawab dengan penuh semangat. Selepas 10 minit bercakap dengan penuh semangat dan confident, Tok Abah, bukan itu yang saya maksudkan. Aduh yama, ayu ama. Sebab cuba baca kepala dia tanpa minta penjelasan. Ya. Bagaimana kita nak menegur ya orang yang negatif? Tok Abah bagi tip. Lepas tu Tok Abah taubatlah. Nak menegur siapa? Anak, mak bapak, kawan, bos. Coba kena tanya konteksnya. Nak menegur siapa yang negatif ni? Anak-anak caranya lain, kawan-kawan lain, mak bapak nak tegur mak bapak lain, nak tegur bos, nak tegur kawan sekerja berbeza. Sebab khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal mereka, situasi mereka, kondisi mereka, pengalaman mereka, umur mereka dan sebagainya. Ya. So itu sebabnya kita sangat kritikal lah ya dalam usaha untuk membaca orang lain, memahami konteks. Itu perkataan sekarang, konteks kena faham. Semalam anak Tok Abah kongsi satu perkara yang sangat seronok ya. Muhammad Syakir dia selalu kongsi benda-benda yang apa nama kata tu outstanding lah. Dia kongsi apa semalam? Anak Tok Abah nombor 2. Dia kata this is really awesome. Dia kata apa beza orang yang simpati, empathy dan compassion. So apa bila dapat satu perkara Tok Abah akan ingat. Sebenarnya Tok Abah malam tadi tidur nyenyak, tidur awal pun sebab ni message daripada Syakir ni. Dia kata, bah, this is awesome. This is really outstanding, dia kata. Ya, simpati, ya, I pity you. Ya, saya memang sedih lah dengan masalah yang tiba. Itu sympathy. Empathy, I feel you guys. I feel what you feel. Itu empathy, kita dapat merasakan. Tapi compassion, apa yang saya boleh bantu awak? Saya nak bantu awak ni. Saya nak bantu awak untuk ni apa yang boleh saya bantu. Itu compassion. Ya, kasih sayang. Bila kita kasih sayang, dia melampaui batas simpati atau empathy. To me that is outstanding. That is outstanding, ya. So compassion, penuh kasih sayang. Ya, bila kita penuh kasih sayang, kita bantu dengan tak kisah apa latar belakang lah. Seorang doktor, dia tengok seorang ni penjenayah. Dia dah tembak orang, ya, mati. Dan dia luka, kena tembak dia polis. Dia kena rawat tak? Doktor kena rawat tak? Biar mampu tak, dia pun dah tembak orang sampai mati, dia ni pembunuh. Buat apa aku nak? Tapi seorang doktor, dia ada compassion. Wajib dia bantu orang yang cedera. So, Tok Abah pernah tanya, doktor, you are looking at a patient who is a murderer. What will you do? Saya sebagai doktor, saya akan merawat dia. Dia pembunuh. Dia dah bunuh ramai orang. Dan elok pun dia memang layak. Sebenarnya kalau dijatuhi hukum, dia pun akan dibunuh juga. Akan kena gantung pun. Hukuman di Malaysia lah. Ada capital punishment masih ada. Ya. Tapi dia kata, that is part of our discipline. Kita punya etika. Kita kena ada compassion dengan kita punya pesakit. Sama jugalah. Bila orang minta nasihat kat Tok Abah, dia tu penyamun. Tapi dia minta nasihat, minta kaunseling, Tok Abah kena bantu. Walaupun dia penyamun besar. Kau penyamun, aku tak nak lah tolong kau, aku tak nak cakap, kau punya pasal lah. Tak boleh. Ya, bila kita ada kemampuan untuk membantu, it is more than sympathy, it is more than empathy, it is more about compassion. So sebenarnya Tok Abah pernah kongsi dengan anda, sahabat-sahabat Tok Abah, kata tu, it is not enough just to speak out your intelligent mind. Sometimes orang kata, orang putih ajar Tok Abah, speak up man, guys, speak out, speak up, share your brilliant mind. Pada Tok Abah, itu Tok Abah memang setuju dululah. Ya, kita kena bersuara, kena bagikan pandangan kita. It is not enough to speak out your brilliant mind. More importantly, ya, you should listen with your compassionate heart. So perasaan kasih sayang dalam hati jauh lebih penting daripada berkongsi kita punya kepintaran. Dalam minda kita ni kita sebut kepintaran kita memang pandailah kau ala ya, tetapi kalau kita dapat mendengar ya dengan hati yang compassion, dengan penuh kasih sayang, jauh lebih hebat. Ya, it is more important to be compassionate than to be right and to be brilliant. Gitu.
Ya, alright, itu langkah pertama untuk memperkasa kita RQ, relational quotient, untuk orang yang baru sampai. Ya. So topik kita ialah bagaimana nak memperkasa kemahiran dalam hubungan dengan manusia untuk membentuk hidup yang lebih bermakna, lebih seimbang, lebih bahagia, insya-Allah. Ya, relational quotient, orang mungkin tak sebut dalam bentuk RQ, relational quotient. Mungkin dikata-kata communication skill, interpersonal skill, tapi pada Tok Abah is more than interpersonal skill. Tetapi RQ, relational quotient, dan langkah pertama ialah belajar untuk membaca orang lain. Gunakan ilmu, gunakan kaedah, gunakan tip, gunakan gerak batin. Gerak batin. Bila kita buka hati dan minda kita dengan ikhlas nak membantu orang, Allah akan bagi kita ilham. Apa yang orang ni nak? Satu hari ada seorang staf Tok Abah, maksud Tok Abah jadi ketua jabatan. Ya, seorang staf Tok Abah, ya, jumpa Tok Abah, yang nak Tok Abah cuba baca mukanya, nampak mukanya sugul, macam ada masalah. Ya, katalah namanya Man, bukan nama sebenar. Ya Man, apa khabar Man? Inilah doktor, saya nak datang ni nak bertanya khabar je. My staff nak bertanya khabar dengan ketua jabatan. Yang bukanlah tak boleh, tapi okeylah, tapi tak apalah ya. Masuk tengah kita kalang kabut ya. Okey, terima kasih Man ya. Saya alhamdulillah sihat, anak-anak pun sihat, keluarga sihat ya. Tapi tak apa baca. Ya. Alright. Keluarga awak macam mana? Dia pun kata okey. Semua alhamdulillah ya. Tu dia pandang, cara matanya pandang ke bawah ya. Rasa ada segan di matanya, malu di matanya. So tak baca, okey. Awak ada hajat ni? Tak ada. Saya cuma nak bertanya khabar. Tok Abah dalam keadaan tergesa-gesa nak pergi kuliah. Ada masa 15 minit je untuk pergi ke Dewan Kuliah. Tengok cuba nak baca ya. Apa sebenarnya niat dia datang jumpa Tok Abah ni? Ini part of RQ. Tok Abah pun terus zikir dalam hati, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, tolong aku. Apa hajat anak buah aku ni, mungkin ada masalah ni. Allah bagi Tok Abah ilham. Okey Man, Tok Abah pun ambil wallet Tok Abah keluarkan RM50. Mungkin awak perlukan sikit bantuan ya. Ni untuk apa yang awak perlukan. Dia pun tak, saya tak cakap apa pun. Tahu, tapi mungkin awak perlukan sikit bantuan. Sebab itu dah 23 hari bulan, 2-3 hari lagi baru nak gaji nak keluar. So tak apa, dapat gerak batin, dia perlukan bantuan keuangan. Tapi kemudian Tok Abah fikir balik ya. Tok Abah rasa dia nak pinjam 100 sebenarnya. Tok Abah keluarkan lagi sekeping 50. Awak niat sebenarnya nak pinjam 100 ya. Mungkin untuk keperluan anak you ya. Meleleh mata dia. Sebenarnya saya memang nak pinjam 100 sebab susu anak dah tak ada, gini. Tok Abah pun sebab ya. So tapi yang penting apa? Dia malulah nak pinjam kat bos kan. Nasib baik Tok Abah cuba gunakan Tok Abah punya RQ. Kita mengajar, kita kena praktis. So Tok Abah gunakan relational quotient Tok Abah nak baca melalui gerak batin. So dia pun dapat, dia kata terima kasih banyak. Dia pun keluar ya. Tok Abah punya sebab terus pergi ke bilik kuliah, Dewan Kuliah. Tapi I feel good ya, dapat membantu dan meleraikan ya. Dan dia kalau nak tunggu dia bercakap setengah jam tak keluar, Tok Abah cuma ada 15 minit sebelum kuliah. Itu Tok Abah gunakan gerak batin sebab belajar untuk membaca orang lain. Tapi bila kita dah ada pengalaman, dah ada dan ada niat nak membaca orang lain, nak tahu orang lain, Allah bagi ilham. Sebab belajar macam mana pun kita faham, kita tahu sebab ilham dari Allah. Jangan sombong ya. Jangan sombong. Ilham dari Allah. Kadang-kadang Tok Abah tak ada ilham. Kadang-kadang seorang tu memang bukanlah kurang ajar, tapi dia memang okey Tok Abah, dengar awak terror. Dengar awak terror. So saya ni anak nombor berapa? Boy. Saya bukan nujum, dia kata. Selalu Tok Abah boleh baca orang anak nombor berapa, lahir bulan apa, ya, bukan main. Tak, itu bukan kerja saya. Ya, saya nak bantu bila orang ada masalah, saya bantu. Dan kadang-kadang Allah bagi saya ilham. Allah bagi saya ilham, tapi awak ni tak perlu bantuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tok Abah pun jalan lah. Sebab dia lawyer buruh ada ke, cuba baca saya. Dia bukan ada masalah. Tok Abah nak baca orang ni sebab nak bantu dia kalau dia ada masalah. Maka bila kita niat nak membantu, Allah akan bantu kita. Allah, sabda Nabi, mafhumnya, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. So tak apa, nak kenal dia, kena nak tolong dia, kena kenal dia. And I don't have time to ask namanya, latar belakang, mungkin nama kena tanyalah, latar belakangnya dan tak ada masa.
Ya, ramai orang nak dibantu, ramai orang nak bertanya soalan, ya, dalam apa nama kelas ataupun kursus. Jadi kalau kita sibuk nak melayan seorang sampai 10 minit, tak dapatlah nak tolong orang lain. Ni dah habis kelas. Itu yang kadang Tok Abah habis program pukul 4.30, tapi pukul 6 belum dapat bergerak sebab cuba nak menangani masalah seorang demi seorang, yang masalah yang personal, yang tak layak, ya, ataupun tak patut, tak wajar disebut secara awam, secara umum. Jadi Tok Abah akan raikan mereka, tolong. Tapi Tok Abah pastikan, sebab sebelum sembahyang asar, dan kita pun tak jamak apa ni jamak awal, ya, takdim. So pernah Tok Abah dulu memang sampai last minute nak sembahyang asar sebab nak membantu orang, ya. Sampai ada sedih, ya. Tok Abah dulu pernah kata, I respect you, kata seorang wanita. I respect you sebab dengar you kat TV, tapi bila you delay ya solat asar, saya dah tak respect awak. Tok Abah kena. I tak respect you sebab you delay. Sebab you sibuk nak bantu orang, you delay solat asar. Tok Abah memang delay lah solat asar. Dia tahu. Sebab kita start program 2.30. Pukul 6.30 masih belum bergerak. Maghrib 7 suku. Nampak? Nak tolong orang pun, iyalah, ada haknya. Tok Abah dah sebut dah 2-3 kali. Saya belum asar, ya. Saya belum asar. Dah sebut. Jadi orang perempuan ni kata, saya respect awak tau. Tengok kat TV, kat apa ni saya respect. Tapi bila awak delay, awak lebihkan manusia lebih daripada Allah, saya tak respect awak. Terkesima tak awak? Tok Abah. Tok Abah pun terkejut, terdiam, terfikir balik. Betul juga cakap dia ni. Tapi Tok Abah memang jaga waktu. Tok Abah tahu ada masa untuk solat. Dan ni orang ni mungkin Tok Abah tak boleh jumpa lagi, ya, untuk membantu dia. So mudah-mudahan Allah ampunkan Tok Abah lah, ya. That happened many years ago. Ini masalah RQ, relational quotient. Itu sebab macam skrip hang tuah lah. Akukah yang bersalah atau orang perempuan yang silap tegur aku? Akukah yang bersalah? Itu macam P.Ramlee. Akukah bersalah atau jebatkah yang salah? Di akhir filem hang tuah. That was a very good script sebenarnya. Sampai sekarang pun kita pun tak pasti siapa yang betul, jebat betul ke hang tuah yang betul. So Tok Abah pun, tapi Tok Abah ialah niat Tok Abah memang nak tolong orang ni dan membantu orang ni sangat penting, ya. Tapi Tok Abah juga ingat Tok Abah belum solat asar, ya. Dan Tok Abah tengok jam Tok Abah tahu sempat, tapi Tok Abah lengahkan asar sebab nak tolong orang. Jadi Tok Abah pun tak pasti bagaimana penilaian Allah terhadap Tok Abah, yang mudah-mudahan Allah redha. Okey. Baik. Diam tak diam, ya Allah. So ini penting, ya. Baru poin nombor 1, membaca orang lain. Dan kita kena ikhlaskan hati bila membantu orang dalam konteks RQ, relational quotient, ya. Dan sebelum Tok Abah wrap up dengan 2 lagi tip, ya. So Tok Abah ingatkan program kita hari ini dibawakan oleh Premium Chocolate. Ni ramai yang dah cuba dah. Memang nampak kacanya kan. So boleh dapatkan kali ini. Memang sedap, lazat dan membawa semangat. Dan webinar pada 28 hari bulan Januari, hujung minggu ni, ya, iaitu tip mengawal penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Sangat penting. Webinar ini pada 28 Januari 8.30 malam sampai 10.30 malam. Jadi ramai mak ayah yang dapat bersama. Dan Tok Abah akan kendalikan satu webinar pada 5 bulan Februari untuk anak-anak. Ramai ibu bapa yang mohon untuk kita buat, iaitu tips, ya, menghadapi peperiksaan secara magical. Last minute tinggal sebulan nak SPM ataupun peperiksaan hujung tahun, Tok Abah akan bagi tip bagaimana nak bersedia untuk ulang kaji secara pencucian terakhir, output learning yang sangat efisien berdasarkan pada style of learning style anak-anak. Lepas tu kita terangkan apa nak buat malam peperiksaan, pagi peperiksaan, di luar Dewan Periksaan, dalam perjalanan ke Dewan Periksaan, bila start masuk Dewan Periksaan apa nak buat, habis exam apa nak buat dan sebagainya. Bagaimana tukar kita punya bilik bacaan study room jadi operation room untuk merangsang semangat menghadapi peperiksaan. Ini semua penting, ya, sebenarnya, dan sangat seronok. Jom join Tok Abah pada 5 bulan Februari, ya, insyaAllah. Okey, dan of course program kita dibawakan oleh Tabung Korban. Jom kita menabung perlahan-lahan setiap bulan untuk dapat melakukan ibadah korban di negara kita pada musim korban yang akan datang, insya-Allah, ya. Satu amalan sangat penting untuk korban ataupun akikah, insya-Allah, melalui Tabung Korban. Ya, all online, very user friendly, sangat efisien. Ada panel syariah Ustaz Ato'ah,
dan sistem penabungan yang telah diuluskan oleh Bank Negara Malaysia. Alhamdulillah. Okey. Wrap up. Apakah cara ya? Kalau panjang umur, besok mungkin Tok Abah sambung lah ya. InsyaAllah ada masa kot esok ya. Bagaimana nak memperkasa RQ, Relational Quotient atau kemahiran hubungan kemanusiaan. Ya, of course tak dapat tidak. Di samping membaca orang lain, mengenal orang lain dengan lebih mendalam, doakan orang lain. Tok Abah dah sebut everyday. Doakan orang lain. Bila kita doakan orang, maka orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Kita akan sayang dan hormat orang yang kita doakan. Doakan orang lain dalam diam. Ini pun pesanan Nabi. Bila kita doakan orang lain dalam diam, malaikat turun dari langit untuk mengaminkan doa kita dan seterusnya mendoakan kita. Dan bila kita doakan orang lain 40 malam berturut-turut, ni Tok Abah dah selalu sebut, kita akan hormat sayang. Nampak RQ. Kita hormat sayang pada orang yang kita doakan. Dan orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. So RQ akan meningkat. Asbab doa mendoakan. Wow. Nombor 2. Dan last ya. Untuk hari ni, sebelum kita wrap up, yang ketiga standard lah. Maafkan orang lain. Dan ni ramai Tok Abah dapat respon yang positif dan negatif. Of course mereka kata, ya baguslah tu nasihat baik, saya dah melamarkan. Tapi ada yang kata tak boleh Tok Abah. Ya, ada orang yang saya boleh maafkan, tapi ada orang yang saya tak boleh maafkan. Saya memang terluka sangat. Saya tak boleh maafkan dia. Kenapa saya boleh maafkan dia? Sebab dia sangat zalim. Akhirnya Tok Abah kata kat dia, kita maafkan orang bukan untuk memudahkan orang yang kita maafkan. Bukan untuk dia sebabkan dia senang hidup kat dunia ataupun kat kubur ataupun kat akhirat. Kita maafkan orang untuk merawat diri kita. Kita maafkan orang untuk sihatkan badan kita. Kita maafkan orang lain untuk membuka pintu rezeki kita. Kita maafkan orang lain sebab itu yang Allah suruh. Malahan Tok Abah selalu pesan, salah satu sifat penghuni syurga ialah memaafkan semua orang sebelum tidur tiap malam. So listen guys, you maafkan orang bukan nak tolong orang yang awak maafkan. Awak maafkan orang untuk tolong diri awak sendiri. Tok Abah ada banyak sangat contoh. Kemudianlah ya, mungkin esok kita panjang kalau ada masa, ada rezeki kita jumpa, kita bincang balik. Tok Abah akan terangkan ya contoh-contoh kesan positif bila kita memaafkan orang lain yang sangat magical dan miracle. Itu dia ya. So 3 ya, belajar membaca orang lain, mengenal diri, mengenali orang. Lepas tu doakan orang lain tiap-tiap hari dan maafkan orang. 3 perkara asas dalam RQ, Relational Quotient, kemahiran, memperkasa kemahiran hubungan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup kita. So itu dia untuk hari ini. Minta ampun, minta maaf ya. Kirim Assalamualaikum Tok Abah pada keluarga masing-masing. Selamat menjalankan tugas. Selamat ke tuan-tuan hari lahir, hari anniversary ataupun apa hari yang anda sambut. Selamat ya. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.